Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, bertemu lagi dengan Cikgu Faiz. Hari ini kita akan membincangkan tentang soalan pra-UPSR 3 bagi kertas 1. Sebelum itu, sila subscribe, tekan butang loceng, like dan share. Okey, kita terus kepada soalan pra-UPSR 3 bagi kertas 1. Kita teruskan dengan soalan yang pertama. Rajah 1 menunjukkan dua objek, X dan Y. Okey, X tu apa dia? Okey, durian. Y itu adalah radio. Baik. Antara deria berikut, yang manakah boleh digunakan untuk mengenal pasti X dan Y? Okey, ingat ini soalan tentang kemahiran proses sains, iaitu kemahiran menggunakan deria. Okey, X ni kita boleh tengok adakah mendengar, adakah bau ataupun adakah rasa. Okey, kita boleh bau dia ataupun rasa kan. Okey, untuk Y kita boleh mendengar, betul? Okey, jadi mana yang tepat? Okey, X adalah rasa, Y adalah dengar. Okey, jawapan dia adalah D. Okey, soalan yang kedua. Antara yang berikut, yang manakah betul menunjukkan cara haiwan melindungi diri daripada musuh? Okey. Dia nak betul yang menunjukkan cara haiwan melindungi diri daripada musuh. Okey, tengok A. Landak mempunyai duri tajam pada badan. Okey. Boleh diterima. Tengok B. Cicak mempunyai kuku tajam. Tak boleh. C. Kura-kura mempunyai sisik keras. Tidak, dia mempunyai cakram yang keras. Salah. D. Kalajengking menggunungkan diri. Tidak, tergiling menggunungkan diri. Manakala kalajengking dia menggunakan racun. Okey, haiwan yang berbisa. Jadi jawapan yang tepat adalah A. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Rajah 2 menunjukkan seorang murid yang berada di dalam bilik sains. Okey, cuba perhatikan rajah 2. Okey, dia sedang buat apa? Okey, kita tengok. Apakah kesalahan yang telah dilakukan oleh murid itu? Tidak duduk di kerusi yang disediakan. B. Memegang tabur didih dengan cara yang salah. C. Tidak mengikat rambut. D. Membuang sisa bahan kimia berpejar ke dalam sinki. Mana yang lebih tepat kepada murid ini? Apa kesalahan yang dia lakukan? Okey, ingat peraturan, mestilah mengikat rambut, okey, dengan kemas. Jadi kesalahan murid ini adalah tidak mengikat rambut. Okey, soalan yang keempat. Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan kedudukan arnab dalam satu rantai makanan? Okey, kita tengok. Okey, A lobak. Okey, semua lobak. Betul? Okey. Tengok yang kedua pula. Lobak dimakan oleh ular. Salah. Lobak dimakan oleh arnab. Ya. Okey. Maksudnya jawapan B dan D masih lagi betul. Okey, A dan C dah salah. Kita tengok B. Anak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Okey, kalau D, anak dimakan elang, elang dimakan oleh ular. Tak betul. Jadi jawapan dia adalah B. Lobak dimakan oleh arnab, anak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Okey, yang kelima. Antara haiwan berikut, yang manakah tidak menjaga telurnya? Okey, tidak menjaga telurnya. Itik, ataupun penyu, ataupun burung, ataupun penguin. Mana yang
tidak menjaga telur ataupun meninggalkan telurnya. Okey, jawapan dia adalah B. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 6. Rajah 3 menunjukkan beberapa haiwan dikumpulkan kepada dua kumpulan berdasarkan kategori X. Okey, kita tengok. Okay, kategori yang pertama arnab, kelawar, kenguru. Kategori. Okey, yang kedua katak, belalang dan burung. Okey. Apa persamaan di antara kategori ini dan kategori ini? Arnab, kelawar dan kenguru. Okey. Maksudnya ini melahirkan anak. Betul? Melahirkan anak dan melahirkan anak. Okey. Kategori yang ini pula katak, belalang, burung. Ketiga-tiga ni adalah bertelur. Okey, apakah X? Okey, cara haiwan melindungi anaknya. Cara haiwan bernafas. Cara haiwan melindungi diri daripada cuaca melampau. Cara haiwan membiak. Okey, mana yang tepat? Okey, kita boleh tahu. Okey, D, cara haiwan membiak. Baik, kita pergi soalan yang ketujuh. Rajah 4 menunjukkan satu siratan makanan di sebuah ladang jagung. Okey. Ingat di sebuah ladang jagung. Okey, pokok jagung dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular. Manakala pokok jagung dimakan oleh belucas, belucas dimakan oleh burung, burung dimakan oleh ular. Apakah yang akan berlaku sekiranya bilangan tikus bertambah? Okay, ingat, bila bilangan tikus ini bertambah, okey, gitulah, bertambah. Okey, maksudnya pokok jagung ni akan berkurang. Okey, ular akan bertambah jugalah sebab makanan pun banyak kan. Okey, jadi kita pergi kepada jawapan dia apa? Okey, hasil tuaian jagung akan meningkat. Tidak, tidak akan berkurang. Hasil tuaian jagung akan berkurang. Okey, boleh terima, tengok C. Bilangan burung akan bertambah, tidak kena-mengena. Bilangan ular akan berkurang, tidak akan bertambah. Jadi jawapan yang paling tepat adalah B. Okey, soalan yang ke-8. Rajah 5 menunjukkan ciri khas yang terdapat pada sejenis tumbuhan untuk melindungi diri daripada musuh. Okey. Ini pokok apa ni? Pokok nenas. Dia mempunyai apa pada daun dia ni? Ada duri kan? Antara yang berikut, yang manakah mempunyai ciri khas yang sama? Okey, ciri khas yang sama. Apa yang berduri? Pokok betik? Tidak. Pokok tebu? Tidak. Cendawan? Paling tepat adalah kaktus. Kaktus yang paling tepat sebab dia berduri. Okey, seterusnya kita pergi kepada nombor 9. Bagaimanakah pokok labu melindungi diri daripada musuh? Ingat, dia tanya pokok labu melindungi diri daripada musuh. Kena tahulah apa ciri-ciri yang ada pada pokok labu bagi melindungi diri daripada musuh. Dia mempunyai bulu yang halus. Okey, jadi dia mempunyai bulu yang halus. Okey, kita pergi kepada nombor 10. Berikut adalah ciri-ciri yang terdapat pada biji benih tumbuhan X. Okey, kulit berlilin dan mempunyai rongga udara. Baik. Kalau kita tak pasti kulit berlilin, kita tengok rongga udara. Apakah cara pencaran? Dia nak tanya kamu tentang cara pencaran biji benih tumbuhan X. Ingat, bila ada rongga udara, biji benih ni dipencarkan melalui apa? Mesti dipencarkan melalui air. Okey, C jawapan dia 11. Berikut adalah ciri-ciri sejenis tumbuhan. Mempunyai akar yang panjang, mempunyai batang yang boleh menyimpan air dan tahan cuaca yang panas.
Okey, apakah tumbuhan yang mempunyai ciri-ciri di atas? Okey, tumbuhan yang mempunyai ciri-ciri di atas. Apa dia? Okey, dia mempunyai akar yang panjang, dia ada batang yang berair dan dia boleh tahan cuaca yang panas. Okey, di antara keempat-empat ni mana? Okey, pokok kaktus Okey, nombor 12. Jadual 1 menunjukkan dua kumpulan tumbuhan yang dikelaskan berdasarkan cara pencarian biji benih. Ada dua kumpulan tumbuhan dikelaskan berdasarkan cara pencarian biji benih. Okey. Soalan dia. Okay, kita tengok dia punya jadual 1. Kumpulan X ni lalang dan angsana. Kumpulan Y buah getah dan buah saga. Okey, di sini kita dah tahu. Okey, kalau lalang dan angsana, okey, dia disebarkan melalui angin sebab dia ringan Okey, kalau buah getah dan buah saga, mekanisme letupan Okey, jadi kita dah tahu kumpulan X ni adalah dipencarkan melalui angin, manakala kumpulan Y ni dipencarkan melalui mekanisme letupan. Baik, antara tumbuhan yang berikut, yang manakah dikelaskan kumpulan X dan Y? Okey, X jadi apa? Pokok meranti. Kalau Y, pokok keambung Okey, di jawapan dia. Okey, nombor 13. Rajah 6 menunjukkan kuantiti sejenis sumber tenaga dari tahun 2000 hingga 2008. Okey, kita tengok. Okey, rajah 6, okey, masa yang diambil ini adalah kuantiti petroleum. Okey, maksudnya dia menurun kan? Okey, maksud dia menurun. Apakah sumber tenaga yang ditunjukkan di atas? Dia tanya kita sumber tenaga. Ingat, bila dia menurun, graf menurun, maksudnya dia adalah sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Maksudnya makin hari makin berkurangan. Jadi di antara keempat-empat ni, apakah yang menunjukkan rajah 6, graf rajah 6? Rajah 6 tadi Okey, jawapan dia bahan api fosil, A. Okey, 14. Antara objek berikut yang manakah menghasilkan tenaga cahaya? Okey, menghasilkan tenaga cahaya. W, cerek elektrik, X, pembakar roti, Y, televisyen, Z, lampu meja. Mana yang menghasilkan tenaga cahaya? Kita tahu televisyen dan lampu meja, Y dan Z. D jawapan dia. Nombor 15. Persamaan di bawah menunjukkan satu perubahan tenaga. Okey, tajuk tentang tenaga perubahan tenaga. Okey, tenaga kimia. Okey, tenaga kimia, ingat dia terhasil daripada makanan. Okey, apa lagi? Makanan, bateri, okey, lilin, okey, apa lagi? Manusia, okey. Kemudian tenaga kimia ni bertukar kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Okey, agak dalam objek berikut, dalam objek manakah perubahan ini berlaku? Okey, ingat, daripada tenaga kimia. Okey, tenaga kimia, mana tenaga kimia? Okey, kita boleh tahu dah. Sini lilin C jawapan dia. Okey, nombor 16. Antara objek berikut yang manakah menggunakan prinsip pantulan cahaya? Menggunakan prinsip pantulan cahaya. Okey, kita tahu pantulan cahaya ni, okey, gelas kaca ke? Tidak. Periskop dan cermin pergigian. Dia memantulkan cahaya. Okey, Q dan S. C jawapan dia. V jawapan Okey, kita tengok nombor 17. Susunan objek yang manakah menghasilkan bayang-bayang yang paling besar?
Okey, dia tanya kita menghasilkan bayang-bayang yang paling besar. Okey, untuk menjawab soalan ini kita kena tahu kaedah dia. David Beckham jaga kambing. Maksudnya D, B, J, K. Okey, kalau dekat dengan sumber objek, bayang-bayang yang terhasil adalah besar. Manakala kalau objek jauh dengan sumber cahaya, kalau objek jauh daripada sumber cahaya, bermakna bayang-bayang terhasil kecil. David Beckham jaga kambing. Maksudnya dia nak yang paling besar, maksudnya yang dekat dengan sumber cahaya. Dekat objek ini berada dekat dengan sumber cahaya. Mana yang paling tepat? A. Soalan 18. Antara situasi berikut, yang manakah berlaku akibat pembiasaan cahaya? Pembiasaan cahaya. Kolam kelihatan lebih cetek daripada yang sebenarnya. Kita boleh terus dapat jawapan pembiasaan cahaya. Sebab dia berubah daripada satu medium ke medium yang lain. Nombor 19. Rajah 7 menunjukkan sebatang pensel dimasukkan ke dalam sebiji gelas. Apakah yang akan berlaku jika air diisi ke dalam gelas itu? Apa akan berlaku kepada pensel itu? Bila kita letak air, tambah satu medium lagi. Ini medium udara kan? Kita tambah air, medium air. Akan berlaku pembiasaan cahaya kan? Bila pembiasaan cahaya, pensel itu akan kelihatan bengkok. Jawapan dia. Soalan 20. Antara situasi berikut, yang manakah menunjukkan cahaya boleh dibiaskan? Maksudnya lagi pembiasaan cahaya. Maksudnya pembiasaan cahaya. Kalau A, pantulan. B pun sama, cermin sisi adalah pantulan. C, kanta pembesar. Dia boleh daripada kecil boleh nampak, guna kanta pembesar dia boleh nampak jelas, lebih besar daripada biasa. C. D, periskop, gunakan prinsip pantulan cahaya. C jawapan. 21. Apakah sumber tenaga elektrik yang digunakan oleh basikal? Dia tanya kita sumber tenaga elektrik digunakan oleh basikal. Sudah tentu adalah dinamo. Dinamo. Mungkin ada yang tak tahu lagi. Dinamo adalah dia untuk menghidupkan lampu basikal. Kita terus kepada soalan 22. Antara lita berikut, yang manakah mempunyai nyalaan mentol yang paling terang? Ingat, kita tengok A, B, C, D. Keempat-empat ni menunjukkan lita bersiri. Maksudnya dia berkongsi arus. Setiap mentol ni akan berkongsi arus. Dia kata dia suruh kita tanya kita tentang nyalaan mentol yang paling terang. Maksudnya mempunyai sedikit mentol lah. Satu mentol saja dia dah terang. Kena tengok juga sel kering dan Swiss. 23. Maklumat berikut menerangkan tentang satu komponen dalam lita elektrik. Komponen dalam lita elektrik. Membekalkan tenaga elektrik. Kita tahu antara simbol berikut yang manakah merujuk pada komponen di atas. Membekalkan tenaga elektrik. Kita dah tahu ini adalah sel kering, betul? Sel kering ataupun bateri. Ini adalah simbol bateri. Kita pergi kepada soalan 24. Rajah 8 menunjukkan satu gambar rajah lita. Ada 3 sel kering, 2 mentol dan 1 Swiss tertutup. Maksudnya berlaku pengaliran arus, menyala. Antara lita berikut, yang manakah betul mewakili gambar rajah lita?
mewakili gambar Raja Lita. Okey, kita tengok bermula daripada sel kering. Okey, mentor bersekali, dua-dua mentor ni bersekali, tidak diasing, tidak di satu atas satu bawah, tidak, selari ini dan Swiss. Okey, mana yang paling tepat? Okey, B kan. B adalah yang paling tepat. Ada 3 biji sel kering, 2 okey, bersama-sama dan 1 Swiss. Okey. Kita pergi kepada soalan 25. Antara yang berikut, yang manakah merupakan cara pengendalian peralatan elektrik yang betul? Cara pengendalian peralatan elektrik yang betul. A. Menghidupkan Swiss peralatan elektrik dengan tangan yang basah. Tidak. B. Menggunakan pemutar skru semasa memasang plug 2 pin. Okey, pemutar skru adalah bahan konduktor haba kan. Dan bila memasang plug 2 pin ni, dia tidak ada dawai bumi. Bila tak ada dawai bumi, berlaku renjatan elektrik. Okey, C. Mematikan Swiss peralatan elektrik semasa membaiki peralatan. Okey, betul. D. Memasang banyak plug. Okey, dah tentu C jawapan dia. 26. Jadual 2 menunjukkan suhu air yang dicatatkan dalam satu penyiasatan. Okey, tengok jadual 2. Okey, masa kita tengok, sebelum kita jawab soalan, kita tengok pola dulu. Okey, okey, masa 0, 5, 10, 15. Okey, maksudnya dia menaik. Okey, dia menaik. Sekejap. Dia menaik. Okey. Suhu makin lama makin makin menurun. Okey. Apakah yang akan berlaku? Apakah yang diperhatikan pada minit yang ke-20? Okey. Kita tambah sini 20 kan. Okey. Kita tengok A, suhu air akan kekal pada 42 darjah Celsius. Tidak. Okey, tengok pola dia semakin menurun kan. B, suhu air akan meningkat menjadi 100. Lagi tidak tepat. Suhu air akan menurun menjadi 36. Okey, boleh diterima. Suhu air akan menurun menjadi 0 darjah Celsius. Okey. Yang paling tepat adalah C, suhu air akan menurun menjadi 36 darjah Celsius. Okey, kita pergi kepada soalan 27. Rajah 9 menunjukkan suatu penyiasatan tentang kesan haba ke atas bahan. Okey, mula-mula letakkan belon. Okey, kemudian masukkan air panas. Letakkan air panas. Ataupun botol tadi yang berisi belon itu dimasukkan ke dalam besen yang berisi air panas. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? Ingat, bila ada air yang panas, okey, automatik udara di dalam belon itu akan mengembang. Okey, kita tengok. A, udara mengembang apabila dipanaskan. Okey, udara mengecut bila dipanaskan. Udara mengembang apabila disejukkan. D, udara mengecut apabila disejukkan. Mana yang berkaitan dengan rajah 9? A, udara mengembang apabila dipanaskan. Itu kesimpulan. Okey, kita tengok 28. Rajah 10 menunjukkan titisan air yang terbentuk di permukaan luar gelas yang berisi air. Okey, apakah proses? Ingat, dia berlaku proses apa ni? Okey, kondensasi. 29. Seorang budak lelaki sukar untuk membuka penutup botol jam. Okey, dia suka untuk membuka penutup botol. Apakah cara
yang boleh dilakukan untuk membuka penutup. Okey, cara membuka penutup botol. Bagaimana cara dia? Okey, A. Merendam penutup botol dalam air sejuk. Makin ketatlah penutup botol tersebut. Okey, B. Merendam penutup botol di dalam air panas. Okey, boleh diterima. Merendam keseluruhan botol dalam air panas. Tidak sebab kita hanya nak membuka penutup botol. Okey, merendam keseluruhan botol dalam air sejuk. Jawapan dia adalah B. Okey, 30. Berikut adalah dua proses yang terlibat dalam perubahan. Berikut adalah dua proses yang terlibat semasa perubahan keadaan air. Okey, air. Okey, proses apa yang daripada air kepada ais? Okey, kita boleh tahu ini adalah proses apa dia? Pembekuan. Okey. Okey, proses apa daripada air kepada wap air? Okey, kita tahu daripada air menjadi wap air. Apa dia? Pendidihan. Proses pendidihan. Ataupun kamu boleh juga cakap proses penyejatan. Tapi dia sekarang ni dia tak bagi situasi. Dia tak bagi situasi sama ada tersejat di luar ataupun tengah memanaskan ceret di atas dapur. Ceret elektrik di atas dapur. Okey. Jadi kita tengok A. Tadi kita tahu proses daripada air kepada ais ini berlaku proses pembekuan. Okey, jawapan dia adalah D. Pembekuan. Manakala Y adalah pendidihan. Okey, kita teruskan kepada soalan 31. Rajah 11 menunjukkan bacaan termometer yang diletakkan dalam dua bikar yang berbeza. Okey, kita tengok ini P dan ini Q. Okay, antara yang berikut yang manakah benar tentang keadaan bahan dalam bikar P dan bikar Q? Okay, ingat, kita tengok P, dia arah raksa termometer dia menunjukkan lebih tinggi daripada raksa termometer Q. Okay, maksudnya dia panas kan, dia dah menerima haba. Air ni menerima haba, betul? Okey. Ini ais. Ais ini kehilangan haba sebab tu sejuk kan. Jadi maknanya betul. Okey, P menerima haba, Q kehilangan haba. Okey, D jawapan dia D jawapan. Okey, kita pergi kepada soalan 32. Berikut adalah satu proses perubahan keadaan jirim. Cecair bertukar kepada wap air. Cecair ataupun air bertukar kepada wap air. Okey, soalan macam tadi sama ada penjatan ataupun pendidihan. Antara yang berikut yang manakah mengalami perubahan keadaan jirim? Mengalami perubahan keadaan jirim yang sama. Okey, yang sama. Okey. A kita tahu dia bukan ais, bukan cecair. Okey, ni pun sama, bukan cecair. Okey, maksudnya ingat dia sama ada dia berlaku proses penjatan ataupun pendidihan. Okey, ini berlaku proses penjatan daripada air bertukar menjadi wap air kerana tersejat kerana matahari kerana kehadiran matahari ini. Baik, kita terus kepada soalan 33. Bahan-bahan berikut dikelaskan dalam bentuk jirim yang sama. Ada ais, ada batu dan X. Apakah bahan X? Maksudnya dikelaskan dalam bentuk jirim yang sama lah. Maksudnya ini adalah pepejan. Ingat, jirim terbagi pada 3 iaitu pepejan, cecair dan gas. Okey, X ni adalah pensel. Okey, 34. Apakah sifat bagi udara yang terkandung dalam sebuah belon? Udara.
sifat udara. Dia tanya sifat udara dalam sebuah belon. Ingat, bila udara itu adalah gas. Udara mempunyai isi padu yang tetap. Tidak, dia tidak mempunyai isi padu yang tetap. B, udara mempunyai bentuk yang tetap. Tidak, dia boleh berubah-ubah mengikut bekas, acuan bekas atau mengikut bentuk belon. C, udara mempunyai GC yang tetap. Dia ada GC tapi dia tidak tetap. D, udara memenuhi ruang. Dia memenuhi ruang. D jawapan dia. 35. Raja 12 menunjukkan 3 bahan. Madu, P madu, Q ubat gigi, R nanas. Antara yang berikut, yang manakah betul? Dia nak tanya kita betul tentang sifat bagi bahan di atas. Ingat, P madu. Madu ni rasa manis. Bila manis, dia bersifat neutral. Neutral. Q ubat gigi. Ubat gigi dia rasa pahit. Bila pahit, sifat bahan dia adalah alkali. Alkali. Nanas. R ni nanas. Nanas ni rasa dia masam. Masam. Jadi sifat bagi bahan tersebut adalah asid. Kita pergi jawapan dia apa dia? Tengok. P neutral. Ada P, C dan D. Alkali Q. Inilah jawapan dia D. R, P, Q. R adalah bahan berasid sebab dia masam. P adalah neutral sebab dia manis. Q adalah alkali sebab dia pahit. D jawapan dia R, P, Q. 36. Raja 13 menunjukkan penguasaan beberapa bahan. 36 ni adalah alat soalan. Kamu letak X di sini. Letak X. Dia tertinggal X. Bahan air mineral dan madu, X. Manakala asam jawa, jus apple, Y. Kemudian jus peria, ubat gigi, sabun. Apakah bahan yang diwakili oleh X dan Y? Maksudnya kita dah tahu ini sifat bahan apa dia? Air mineral, tak ada rasa. Madu manis. Kita dah tahu ini adalah neutral. Asam jawa, jus apple, Y. Asam jawa masam. Bila masam, asid. Jus peria pahit, ubat gigi pahit, sabun pahit. Ini alkali. Dia nak X dan Y. X ni apa? Benda yang neutral. Apa benda yang neutral? Jus orange masam, air kopi pahit, air gula dan minyak masak. Ada 2. Kita tengok Y. Benda yang masam. Yogurt masam, jus tembikan manis. C jawapan dia. 37. Maklumat berikut adalah mengenai bahan P. Berasa masam, menukarkan ketalimus biru menjadi merah. Bila ketalimus berubah kepada merah, ini adalah asid. Asid. Masam ni asid lah. Kita tengok penyataan yang manakah benar. Dia tanya benar tentang bahan P. Bahan P adalah sebut kopi. Kopi pahit, dia alkali. Tadi kita masam, dia asid, betul? Salah. B, bahan P adalah bahan beralkali. Tidak. Bahan P adalah bahan berasid. C jawapan dia. 38. Raja 14 menunjukkan suatu penyiasatan. Apakah yang dapat diperhatikan selepas ketalimus merah dan biru dicelupkan? Diperhatikan selepas ketalimus merah dan biru dicelupkan ke dalam air kopi. Ingat, kopi ni sifat dia pahit. Jadi bila pahit, dia adalah bahan beralkali. Jadi bila bahan beralkali, kita tengok ketalimus apa di akhir dia. Alkali adalah ketalimus merah bertukar kepada
pada biru. Biru adalah alkali. Okey. Maksudnya ketal limus merah akan bertukar biru. Okey. Ni tidak berubah. Okey, kita tengok A dan C. Okey, kita tengok ketal limus biru. Kekal biru, maksudnya tidak berubah. A jawapan dia. Jawapan dia A. 39. Rajah 15 menunjukkan buah mangga yang telah dijerukkan. Bila dijerukkan dia rasa masam. Antara yang berikut yang manakah benar menerangkan sifat makanan di atas? Merupakan bahan beralkali. Salah. Menukarkan ketal limus merah kepada biru. Biru adalah alkali. Salah. Mempunyai rasa masam. D mempunyai rasa pahit. Mana yang paling tepat? C. Okey, kita tengok last sekali. Soalan terakhir. Antara berikut yang manakah benar tentang sifat bahan-bahan di atas? Minta maaf. Bahan-bahan di bawah. Sekali lagi. Antara yang berikut yang manakah benar tentang sifat bahan-bahan di bawah? Telur masin. Bila masin, sifat dia neutral. Masin, manis, tidak ada rasa, dia adalah neutral. Peria. Peria ni adalah benda yang pahit. Pahit ni beralkali. Nanas. Nanas ni masam. Masam ni dia berasid. Maksudnya mana yang tepat? D jawapan dia. Okey, itu saja dari Cikgu Faiz. Yang masih belum subscribe, masih belum like, masih belum share, sila berbuat demikian. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.